Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berkata-kata jika khotib menyampaikan khutbah maka saya panjang juga. Justru itu tidak sempurnalah. Oleh itu ambillah yang dibangun daripada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang sudah tak aman di sisi Allah. الحمد لله القائل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق
يفصل الآيات لقوم يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri, seterusnya kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, masa terus menginjak pergi. Secara sedar atau tanpa kita sedari, tahun 2022 telah kita tinggalkan. Putaran masa membawa kepada pertambahan umur kita, menyebabkan baki umur semakin sedikit. Kita hendaklah terus bergerak menyusur arus kehidupan, mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Masa diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita diminta untuk mengurus diri untuk mengikut masa. Masa lalu biarlah berlalu. Yang baik itu kita jadikan tauladan dan kenangan, dan yang buruk itu kita jadikan sempadan dan i'tibar. Tahun 2023 kini telah membuka tirainya. Persoalannya bagaimana kita boleh jadikan masa lalu itu sebagai ibrah, manakala masa kini dan akan datang sebagai harapan dan cita-cita yang perlu dicapai. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Maksudnya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membezakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sidang muslimin yang dirahmati Allah, setiap yang berlaku itu terkandung sejuta hikmah, sama ada ianya untuk peringatan kepada diri kita, saudara mara kita, sahabat handai kita, malah memberi tauladan kepada insan-insan di sekeliling kita. Apa yang lebih penting lagi, ingatlah bahawa perkara dan peristiwa yang bertandang dalam kehidupan kita itu menandakan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, sama ada ianya berbentuk nikmat ataupun ianya berbentuk musibah. Jika ianya berbentuk nikmat dan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahi nikmat dan pahalanya kepada kita. Sebaliknya, jika ianya berbentuk musibah dan ujian yang menimpa, bersabarlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 3 perkara, yaitu diberikan pahala kesabaran, diampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan diangkat darjat kita di sisinya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min."
Sesungguhnya ajaib dalam urusan orang-orang mukmin itu. Sesungguhnya setiap urusan baginya ada kebaikan, dan perkara ini tidak akan berlaku melainkan kepada orang mukmin sahaja. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Sekiranya dia diberi dengan suatu yang menggembirakan, lalu dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan sekiranya ia ditimpa kesusahan, lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk bermuhasabah, sama ada kita telah menyempurnakan dan menunaikan segala kewajipan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ataupun sebaliknya kita banyak lalai dan alpa dalam perjalanan hidup ini. Ini termasuklah menilai kesungguhan kita dalam mentaati segala perintah seperti mendirikan sembahyang 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa, menjauhi perbuatan mungkar seperti berdusta, viral perkara-perkara yang membawa kerosakan, beramal dengan rasuah dan seumpamanya. Di samping itu, kita hendaklah juga menyimak atau memeriksa sama ada kita telah berjaya ataupun sebaliknya, kecundang dalam soal menyempurnakan peranan kita sebagai peranan dan melaksanakan tugas yang diamanahkan, seperti tanggungjawab kita sebagai seorang ibu atau ayah kepada anak-anak, tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada ibu bapa, tugas kita sebagai seorang pelajar, tugas kita sebagai seorang pegawai, penjawat awam ataupun pekerja am, amanah sebagai seorang ketua dan sebagainya. Jika setelah bermuhasabah kita dapati tugas dan tanggungjawab kita pada tahap yang baik, maka berusahalah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Adapun jika tidak, berazamlah dan berusahalah supaya di tahun baru ini kita dapat melaksanakan dengan lebih baik dan cemerlang. Sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada kalanya kita menjadi orang yang sangat mudah berjanji. Ada saja janji yang kita taburkan pada orang-orang sekeliling kita. Janji merupakan suatu ikatan. Selagi mana kita tidak sempurnakan, ianya akan terus terikat dan membelenggu diri kita sehinggalah bila-bila. Renung-renungkanlah jika pada tahun ini, jika kita mampu menunaikan segala janji yang kita ikrarkan, kotakanlah janji yang kita buat sedaya upaya, kerana ianya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seperkara lagi yang tidak kurang pentingnya ialah berhutang. Jangan kita pandai berhutang jika kita tidak mampu menunaikannya. Ayuhlah kita di tahun ini, jika ada saki baki hutang yang tidak dapat kita lunaskan pada tahun-tahun lalu, berusahalah kita lunaskan secara sedikit demi sedikit atau dibayar secara konsisten kepada tuan empunya. Ingatlah bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Man akhadha amwalan nasa yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni dengan jalan berhutang, dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya untuknya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan cara berhutang, dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, usaha dan ikhtiar itu mestilah secara berterusan dan dengan sepenuh hati. Kata pepatah, hendak 1000 daya tak hendak 1000 dalih. Janganlah kita berputus asa dalam berusaha, kerana kita hanyalah merancang, Allah jualah maha penentu. Sentiasalah berpijak di atas landasan yang benar dan bermatlamat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan usaha hamba
selagi mana hambanya masih berpaut pada inayahnya dan sentiasa mengharapkan keredaannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya, kun indallahi khairan nas, jadikanlah dirimu manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kun indan nafsi syarran nas, dan jadikanlah dirimu manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu sendiri. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, serta jadilah dirimu manusia yang biasa sahaja di hadapan orang-orang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين،
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي عهده Duli Yang Teramat Mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni As-Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad. Innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.